Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum um, warahmatullahi wabarakatuh. Um, Terima kasih kepada semua yang mendengar rakaman kuliah pada hari ini ya. Saya minta maaf kerana saya tidak dapat menjalankan kuliah secara synchronized secara face to face. So saya buat lecture recording dan untuk cover um, topik minggu kedua ya, topik minggu kedua, minta maaf, topik minggu ketiga, minggu ketiga, berkaitan dengan teori ketaksamaan sosial, iaitu falsafah dan ideologi. So jadi untuk kuliah ni secara ringkasnya adalah kamu akan diperkenalkan beberapa um, pandangan, beberapa pandangan dari ahli falsafah terkenal dunia, terutamanya ahli falsafah barat. Yang minta maaf kita apa ni, kerana ahli falsafah barat ni banyak bercerita tentang berkenaan dengan sosialisme. So kita akan pergi kepada slide pertama. So objektif untuk topik minggu ini adalah um, menghubung kait perbincangan mengenai kesamaan dan ketidaksamaan sosial mengikut sudut pandang ahli-ahli falsafah awal. Kita akan lihat dari sudut ahli falsafah Greek sehinggalah ahli falsafah um, zaman industri. Okay. Kalau ikutkan saya tidaklah ambil semua. Saya ambil yang beberapa yang penting saja kerana terlalu ramai ahli falsafah berkaitan dengan sosiologi ni daripada dulu sampailah sekarang. Okay, so kamu mungkin boleh cari sendiri. Mungkin setiap kamu mungkin ada kamu ada idola kamu sendiri, ahli falsafah yang kamu pegang. Maknanya kamu suka dengan pandangan dia dan kamu bersetuju. So maybe we can share about it later, okay, for the next class maybe. Okay. Yang kedua adalah menghuraikan maksud keideologian konsep kesamaan dan ketidaksamaan sosial, menghuraikan justifikasi yang digunakan oleh ahli falsafah awal dalam mempertahankan atau menentang kejadian ketaksamaan sosial dan kesamaan, mengemukakan isu-isu utama masyarakat yang dihubungkan oleh ahli falsafah dengan fenomena kesamaan dan ketidaksamaan sosial. So, pada yang pertama, kalau you lihat pada gambar ini, saya akan bercakap ada perkaitannya dengan ahli falsafah Greek. Okay? Ataupun kita panggil sebagai Greek philosopher, daripada Yunani, kerana terkenal, di Greek ini terkenal dengan pelbagai um, ahli falsafah. Ada Socrates, ada Plato, ada Aristotle, um, ada beberapa lagi lah. So, kita pergi kepada Plato. Okay, this is him as sculptured using a stone. Ini adalah Plato. So, maksud Plato di sini, the money-making auxiliary and guardian classes doing what's appropriate, each them minding its own business in a city, would be justice and would make the city just. Okey, maksudnya di sini adalah apa yang disampaikan oleh Plato bermakna sesiapa sahaja yang mempunyai pemilikan harta, sesiapa sahaja yang mempunyai pemilikan, tak kisahlah baik apa jenis sumber pun, jika dia sendiri tidak sibuk dengan hal orang lain, maknanya dia buat urusan dia sendiri, itu bermakna itu membuatkan sebuah society ataupun sebuah masyarakat itu berada dalam keadaan yang aman dan adil, dan juga membuatkan satu kelompok masyarakat itu berada dalam keadilan. So, maksud yang disampaikan oleh Plato ni sangat mendalam kerana kalau kita lihat sekarang, ketaksamaan sosial itu berlaku bagaimana? Kerana apa? Kerana persaingan. Jadi, jika masyarakat bersaing, bermakna apa dia? Bermakna masyarakat mengejar sesuatu melebihi kapasiti. Okay? Sebab itulah kalau zaman sekarang, you tengok bagaimana masyarakat thrive to get rich, to get a good position. Tetapi, dari sudut pandangan Plato, beliau melihat bahawa kesamaan itu wujud apabila masing-masing mind their own business. You buat hal you je. You tak sibuk hal orang lain. So people will just live happily without, orang kata tak perlu ada judgement daripada orang lain. Okay, itu yang dia maksudkan. So Plato ni sangat menghargai kesamaan. Kesamaan itu penting bagi beliau. Tetapi
Menurut beliau, beliau adalah ahli falsafah Greek yang pertama memperkatakan atau memperjuangkan tentang isu-isu ketaksamaan sosial. Dalam bukunya, mereka ni banyak hasilkan buku untuk menyampaikan pandangan mereka, iaitu bukunya Republic, sampai sekarang pun ada, you can try to find it. Ketaksamaan sosial adalah, bagi beliau, ketaksamaan sosial adalah satu keperluan masyarakat dan melihat kewujudannya sebagai satu penjelmaan semula jadi. Beliau mengandaikan keadilan akan tercapai apabila kelas dan bala masyarakat dapat mewujudkan hubungan kerjasama yang harmoni dan teratur. Pentingnya peranan ahli falsafah dalam masyarakat, berpengetahuan dan berakhlak tinggi, dan secara aristokrasi, mereka digelar guardian, berperanan sebagai penjaga kepada majoriti ahli masyarakat. Jadi dia bukanlah, di sini kalau kamu tengok, bukanlah dia mempersetujui ketaksamaan sosial. Dia hanya mengatakan itu adalah satu cetusan semula jadi. Penjelmaan semula jadi, kalau kita ingat dulu awal-awal ada satu topik tu berkaitan dengan apa itu pembezaan, apa itu stratifikasi. So apa yang diraikan oleh Plato ini adalah pembezaan sosial. Meraikan ketaksamaan dari sudut semula jadi, warna kulit, umur, jantina dan sebagainya. Tapi apa ni, walau macam mana pun berlakunya penjelmaan semula jadinya, jika ia digunakan secara baik, dilaksanakan secara baik, keadilan akan sentiasa tercapai. Masyarakat akan hidup dalam keadaan harmoni dan kehidupan mereka akan tersusun. Cuma yang berlaku adalah yang tidak, beliau tidak setuju terhadap ketaksamaan sosial adalah ketaksamaan dari segi pemilikan sumber ekonomi. Itu yang membuatkan masyarakat hidup bersaing. Bersaing. Melihat orang lain makin banyak duit, mereka orang lain memiliki harta lebih banyak, mereka akan kejar. Okay? Dan beliau juga percaya bahawa sistem pendidikan sangat penting. Kalau you lihat, kenapa dia kata pentingnya peranan ahli falsafah? So, ahli falsafah ni pada zaman dahulu adalah orang yang merupakan cendekiawan. Yang mereka sangat dihormati, mereka sangat, masa tu tak ada TikTok, masa tu tak ada social media ataupun tak ada istilah Insta famous. Look at what society nowadays. You just think bagaimana you lihat society zaman sekarang. Walaupun saya bukanlah lahir pada zaman terlalu awal, saya lahir around 80s dan dibesarkan pada tahun 90-an. Dalam masa 30 tahun tu, you can tell how big different the society are. Dan merasakan, ya Allah, kalau saya ada anak nanti, saya rasa this is where my children will grow. Dan suasana yang sangat pelik zaman sekarang bagi saya. Everyone want to be famous. Everyone want, semua orang nak berjoget depan telefon. Saya tak faham. I'm very sorry to say, but I don't understand. Tapi siapa saya untuk judge kan, sebab zaman berubah. Okay, so itu yang dipandangkan, maknanya sepatutnya apa yang dilakukan sekarang adalah kita meraihkan lebih ramai ahli falsafah, ahli akademik, pendidikan, sesiapa sahaja yang boleh memberi manfaat yang sangat besar mengubah masyarakat. Bermakna jika kita meraihkan mereka lebih, insyaAllah masyarakat kita akan menjadi masyarakat yang cukup bertamadun. Okay, itu yang dimahukan oleh Plato. Okay, itu kan oleh Plato. So, dan mereka digelar, ahli falsafah dia digelar guardian, bukannya yang menjaga dari segi senjata, tetapi apa dia yang Plato maksudkan adalah menjaga dari sudut pemikiran. Okay, kerana bagi sebenarnya senjata terbaik manusia adalah kebijaksanaan dan ketangkasan berfikir. So that is what the people should do. Okay, ilmu itu adalah senjata, ataupun kita panggil, Islam pun ada ilmu itu sebagai satu bentuk jihad selain daripada senjata. So dengan ilmu akan mengubah banyak benda sebenarnya. Okay, akan mengubah seluruh tamadun. Itu yang dia mahukan. Okay, so you can choose. If you are group Plato, we are the same phase. Okay, next we have Aristotle. Okay, we have Aristotle, another Greek philosopher. Apa yang disampaikan oleh Aristotle adalah, it is thus clear that there are free men and slaves, and that servitude is agreeable and just for the latter, equally to the relation. Sekejap
Equal, right. It is thus clear that there are free men and slaves, and that servitude is agreeable and just for the latter. Equally, the relation of the male to the female is by nature such that one is superior and the other is inferior. One dominates and the other is dominated. Okay, Socrates, Aristotle perkenalkan ataupun mengetengahkan adalah berkaitan dengan complementing each other sebenarnya. Okay, bagaimana satu pihak itu menyokong pihak yang lain. Sebab tu dia kata that there are free men and slaves. So maknanya tak ada wujudnya um, apa ni uh, orang kata satu status quo dalam masyarakat. Okay. So apa yang dimaksudkan di sini, okay, melalui bukunya Politics and Ethics, okay, bagi Aristotle, keadaan itu tercapai apabila kepentingan berbagai kelas sosial dapat diimbangi. Freeman, slave, lelaki dan perempuan, itu semua adalah satu bentuk ketaksamaan. Tetapi bagaimana nak wujudkan kesamaan ataupun nak mengurangkan, nak menampakkan ketaksamaan itu sebagai satu bentuk yang baik. So kena seimbang. Maknanya setiap sistem kelas itu mempunyai sumbangan masing-masing. That is what we are looking for. Berteraskan kehidupan berakhlak yang baik dan berpengetahuan, tetapi beliau tak mempertahankan kewujudan ketaksamaan seperti hamba dan pemilik hamba, sifat semula jadi. Okey. Di sini kalau kita lihat melihat bagaimana Aristotle melihat ketaksamaan itu dari sudut dia berbanding dengan Plato. Plato sangat menyokong kesamaan. Kalau kita lihat, dan apa yang membezakan bagi beliau hanyalah pembezaan sosial, iaitu pembezaan secara semula jadi. Tetapi bila kita tengok dari sudut Aristotle, kita lihat bagaimana beliau telah pun merasakan bahawa ketaksamaan itu telah pun wujud secara stratifikasi, iaitu wujudnya sistem hamba dan juga pemilikan hamba, okay, pada zaman itu. Tetapi walau bagaimanapun ia wujud, Aristotle tetap bersetuju bahawa walau bagaimanapun sistem kelas itu wujud di mana sahaja, ia perlu diimbangi dan juga maknanya sumbangan setiap sistem kelas itu perlu ada. Tak perlu mereka menindas kepada satu kepada yang lain. Okay, so dalam konsep yang disampaikan oleh Aristotle, beliau melihat kesamaan dan keadilan perlu berpandukan politik demokratik dan oligarki. Apa itu politik demokratik? Kita berada di dunia di mana sekarang kita berada di negara yang mengamalkan politik demokratik, iaitu setiap warga negara, setiap rakyat mempunyai peluang dan ruang untuk mempunyai hak, bukan hak bersuara sahaja, tetapi hak untuk mendapat sumber yang sama dengan orang lain, bergantung kepada negara itu. Okay? Walaupun kita negara berdemokrasi, okay, dalam pelbagai, tetapi kita berbilang bangsa, berbilang agama. So jadi mungkin, dan juga kalau kita tengok kepada majoriti, siapa di negara itu, so dan itu kita serahkan kepada pengurusan negara lah. Itu sesuatu yang boleh mencetuskan perbezaan kelas berbeza-beza. Ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang berbeza dari sudut pendidikan, pekerjaan, tetapi walaupun berlaku perbezaan, apabila mempraktikkan politik secara demokratik, sepatutnya rakyat akan hidup secara aman. Kerana pembahagian itu diberi sama rata mengikut keperluan setiap kelas. Okay, contoh orang yang berpendidikan tinggi, okay, dan bekerja di tempat yang baik, for sure mereka akan mendapat gaji yang baik. Berbeza dengan orang yang berpendidikan rendah, bekerja pula di mungkin contohlah in anywhere, any jobs, contohnya saya tak boleh bagi spesifik lah, a bit sensitive. Dan mereka akan mendapat gaji yang setimpal dengan pendidikan dan juga keperluan kerja dia. So itu adalah yang dimaksudkan keseimbangan. Tetapi apa yang memburukkan keadaan sesuatu itu adalah bila wujudnya politik secara oligarki. Oligarki ni samalah dengan kapitalisme.
Okay? Yang kaya, yang atas-atas tu, kita ni bekerja untuk atas tu. Okay? So, keagungan kekayaan seharusnya meliputi keagungan dalam semua hal yang lain. Perbezaan kedua-dua pandangan politik adalah sangat berbeza yang akan menjejaskan keharmonian. So, apabila demokratik dan oligarki itu ada dalam masyarakat, itulah yang mewujudkan masyarakat yang berpecah. Okay? Ada, so, maknanya kita yang mengamalkan demokrasi ni, orang kata demokrasi berpolitik ni, tidak akan didengari sekiranya kumpulan oligarki ini memegang tampuk kuasa sesebuah tempat. Okay? So this is the clear vision of, this is a clear picture of what is the difference between demokrasi dan juga oligarki. Demokrasi, kalau you tengok dekat situ ya, dekat media ni, ya, you can tell that apa? Ya, kamu boleh tengok di apa ni, di this image ya, apa beza oligarki dan juga di sini yang bergerak ni melambangkan demokrasi. Every people have different ada kesamaan ataupun equality untuk bersuara dan mendapat sumber yang sama. Berbeza dengan oligarki, the big O there, kamu lihat dekat mana kita, dekat mana kapitalis. So itu adalah oligarki. Kita bekerja menguntungkan mereka dan mereka orang kata memerah tenaga masyarakat untuk mengumpul duit dan memberi kepada mereka semula. So, apa yang mereka dapat, mereka akan beri sedikit semula kepada masyarakat. So, that is oligarki. So, how to different between demokratik dan juga oligarki? Demokratik, kesamaan pemilikan yang mengikut kelas masyarakat, ya, keseimbangan mengikut kelas masyarakat. Tetapi oligarki, tengok di apa ni, di this image ya, apa beza oligarki dan juga di sini yang bergerak ni melambangkan demokrasi. Every people have different ada kesamaan ataupun equality untuk bersuara dan mendapat sumber yang sama. Okay. Sorry. Dan apa di oligarki ni, apabila maknanya dia tidak kira lapisan masyarakat, sesiapa sahaja akan berada di bawah, ya. Tapi mungkin ada sedikit sahaja yang duduk di atas dan mereka akan beri pulangan sedikit kepada kita walaupun kita bekerja memberi pulangan kepada mereka. That is oligarki. Okay, ketidaksamaan dan juga dari segi pemilikan harta ataupun sumber ekonomi. Maknanya keagungan itu terletak kepada mata wang semata-mata. Okay. So, Aristotle mengemukakan formula untuk mencapai keadilan dan kesamaan masyarakat. Pertama, kesamaan dalam kuantiti agihan. Kedua adalah kesamaan pada sumber yang diagihkan. Ini yang bagaimana Aristotle mencadangkan agar kesamaan itu tercapai. So, melihat pertama dari segi kesamaan dari segi kuantiti agihan, everyone should get the same portion. Contohnya dalam masyarakat ada 5 kelas. Kelas pertama, kita tengok kepada nature dan karakteristik dia. Mungkin agihan dia banyak ni. Mereka agihan dia banyak ni, mengikut keperluan kelas. Okay, kesamaan. Tapi mungkin ada satu sumber yang lebih holistik, lebih general. Sumber itu boleh diberi secara sama rata. Contohlah, semua orang nak makan. Semua orang perlu makan. So mungkin barang-barang ruji ni, dia beri sama rata kepada semua pihak. Okay? Tetapi dari segi membeli rumah contohnya, ada orang yang bergaji lebih, mereka boleh beli rumah yang lebih mahal. Yang orang bergaji sederhana, belilah rumah tertentu. So itulah cara demokrasi diwujudkan. Ya, dan juga kesamaan pada sumber yang diagihkan. Ya. Dua jenis layanan kesamaan sosial yang perlu diamalkan dalam sistem politik masyarakat. Layanan kesamaan berbanding, layanan kesamaan bilangan. Apa itu? Pertama, layanan kesamaan berbanding. Pengagihan sesuatu sumber itu dibuat berdasarkan banyak mana sumbangan seseorang kepada kebajikan masyarakat. So what about layanan kesamaan bilangan? Okay, dia ada berbeza, dia ada quality and quantity.
Ya, sumber yang umum bagi kebajikan seluruh masyarakat diakhirkan secara sama banyak kepada setiap orang. So, kedua-dua method ini bergantung kepada nature of the people. Okay? Bergantung kepada bagaimana sesebuah fungsi masyarakat itu, sebuah fungsi masyarakat. Okay? Kalau you faham tentang layanan kesamaan berbanding ni adalah bagaimana sesuatu sumber itu diagihkan uh, apa ni, pengagihan sesuatu sumber itu dibuat berdasarkan banyak mana sumbangan seorang kepada kebasyarakat. Um, Setiap orang ada sumbangan dia kepada masyarakat yang berbeza-beza. Okay, so tak apalah, nanti saya check balik takrifan dia yang betul, ya, it's a bit confusing. Tetapi yang layanan kesamaan bilangan ni adalah sumber yang umum bagi, maknanya dia sumber secara holistik. Semua orang akan dapat benda yang sama, dapat benda yang sama. Okay. Yang ketiga, kita pergi kepada kita pergi kepada Jean-Jacques Rousseau. Okay, dia tak salah orang Perancis, Apa yang disampaikan oleh Jean-Jacques Rousseau, the first person who, having fenced off a plot of ground, took into his head to say, "This is mine," and found people simple enough to believe him, was the true founder of civil society. Very easy. Saya dah highlightkan tu, "This is mine," and to believe him was okay. Sesiapa yang claim ini saya punya, so beliau mendapat satu tempat istimewa dalam masyarakat. Maksudnya di sini, ini ada analogi, tapi maksud yang disampaikan oleh beliau adalah sesiapa yang memiliki harta yang banyak and dia berkata itu aku punya and I can buy everything, anything, all the money in the world is mine. So dia adalah orang yang dikatakan sebagai the founder ataupun paksi kepada masyarakat. Kerana apa? Pemilikan harta yang banyak. So masyarakat akan pandang itu sebagai wow. Kan? It happen nowadays. You tengok apa yang berlaku dalam Instagram tu semua. Why you follow them? Kan? Why you follow them? Why you want to follow them? Are they really care about you? Why you follow all these Insta famous or you follow all these artists? Kerana kenapa? Mereka ada nama, kekayaan dan pengaruh. So people will follow them and approve them walau macam mana pun. Okay, so there are, apa yang dimaksudkan oleh beliau adalah these are the true founder of civil society. Okay, bermakna setiap zaman itu, zaman kita sekarang itulah realitinya. Di zaman yang lepas mungkin berbeza. Mungkin civil society itu dilihat kepada ahli falsafah, lihat kepada kuasa gereja contohnya pada zaman pemerintahan Queen Elizabeth ataupun sebelum tu Queen Mary. Masa tu gereja Katolik yang pegang. So maknanya itu sebab mereka ada kuasa itu. So rakyat akan ikut. Tapi lepas tu bila lagi zaman Perang Dunia Kedua, masa Hitler mula-mula declare, masa Hitler pegang Jerman pada tahun pada 30-an, 1930-an, bagaimana kuasa itu boleh diberi kepercayaan kepada beliau kerana janji-janji, dan beliau claim dan beliau memberi satu sudut pandang bahawa this country is mine and I will help everyone. Help everyone, lepas tu perang, contohnya. So that is how people convince other people. So kita mudah terpengaruh dengan image, kan? So that is it. Okay? Beliau adalah ahli falsafah Perancis dan penulisan bertajuk Discourse on the Origin and Foundation of Inequality Amongst Men. Okay? Memperkenal pembentukan kehidupan bermasyarakat atau negara, civil society. Bagi beliau, ketaksamaan diwujud kepada dua jenis. Ketidaksamaan semula jadi yang berpunca dari perbezaan biologi atau fizikal di antara manusia dan kita. Okey, sudut pandangan beliau menyumbangkan kepada kefahaman ketaksamaan sosial moden. Okey, apa yang kita maksudkan adalah pembezaan sosial dan juga stratifikasi sosial. Ketaksamaan sosial ketara berlaku dalam bidang politik dan ekonomi. Ini memang dipersetujui oleh kebanyakan ahli falsafah. Daripada tadi kita pergi kepada Plato, Aristotle. Secara asalnya manusia primitif hidup tanpa ketidaksamaan. They just live happily without competition. Okay, masyarakat primitif maknanya masyarakat agraria, masyarakat pemburu dan masyarakat zaman sebelum orang katakan ada zaman Neolitik, Mesolitik, Paleolitik semua kan. Mereka semua hidup
persaingan itu bukan forte dalam kehidupan mereka. Mereka just want to continue their life. Okay? Tetapi dalam proses perubahan sosial, okay? Proses perubahan sosial, beberapa sifat semula jadi manusia, khususnya sifat ingin memajukan diri dan kebebasan memilih, telah mengubah kehidupan manusia kepada kehidupan yang bercirikan ketidaksamaan. So, yang bagusnya, Jean-Jacques Rousseau ni melihat ketaksamaan itu pada dua sudut pandang. Pertama adalah ketaksamaan diwujudkan kerana perubahan ataupun satu anjakan positif dalam diri masing-masing. Okey, maknanya persaingan yang bagus, mereka nak memajukan diri. Tetapi ia juga boleh menjadi satu tragedi sekiranya ia tidak dikawal. Itu maksudnya. Macam kita nak kaya. Very simple analogy. Lepas tu you buat apa sahaja, yang penting you kaya. Tapi you lupa sepanjang proses you nak jadi kaya tu, you telah menyakitkan hati pelbagai pihak. You telah menipu ramai pihak. You telah menggunakan pelbagai cara yang tidak baik untuk kaya. Okay? Itu sebenarnya maksudnya. Okay? Everyone want to be good. Everyone to compete. Everyone want to show they have a power. They have the ability to do this and that. Tetapi ingat, ia akan menjadi tragedi jika proses itu tidak dijalankan dengan baik. Itu yang berlaku pada masyarakat industri ataupun sebelah itulah. Ya, masyarakat sistem hamba tu semua maknanya you can buy people to work for you and you don't pay them. That is what is it. Okay? Itu yang disampaikan oleh Jean-Jacques Rousseau. Okay? Seterusnya kita pergi kepada Karl Marx. This is the father of everything about socialism. Okay? We will refer him a lot because he is the founder of the what is social in modern society. Yeah. From as soon as the distribution of labor comes into being, each man has a particular exclusive sphere of activity which is forced upon him and from which he cannot escape. He is a hunter, a fisherman, and shepherd. Shepherd itu pengembala, or a critical critic, and must remain so if he does not want to lose his means of. So bermakna di sini, distribution of labor, pembahagian pekerjaan wujud. Ada pelbagai sektor. Sekarang ni sektor lah kita panggil lah. Kenapa ia wujud? Kerana manusia ada keinginan dan keperluan yang berbeza-beza. So wujudlah pemburu, wujudlah nelayan, wujudlah pengembala. Ini dia refer kepada masyarakat terdahulu lah. Ya, sekarang ni benda macam ni dah diverse. Ya, bermakna apabila mereka telah memilih keadaan begitu, so how they want to sustain. Okay? Bukan sahaja untuk survival tapi untuk meningkatkan hidup. So mereka kena kerja lebih kuat kerana keinginan mereka sudah berubah. Ya, pekerjaan itu menjadi satu bentuk lifestyle. Pekerjaan itu menjadi satu bentuk status. Okay? Beliau merupakan ahli falsafah Jerman. Ya. Ketidaksamaan bukan sahaja merupakan ciri asas. Ya, ciri asas dalam kehidupan masyarakat manusia. Ya, bahkan juga merupakan faktor asas kepada masyarakat, perubahan masyarakat dan sejarah. So ingat, walaupun kita tidak setuju dengan ketaksamaan, tapi kalau kita lihat dari sudut pandang Jean-Jacques Rousseau itu, bagaimana dia melihat ketaksamaan itu dua sudut yang berbeza. Ada positif, ada konsep kemajuan, ada konsep tragedi. Tetapi along the process itu, kalau salah guna, salah prosesnya, wujudlah tragedi. Okay? Ketaksamaan itu memang akan wujud. Ketaksamaan ini kalau dari sudut positifnya, ia memberi satu perbezaan, memberi satu motivasi, memberi satu peluang untuk kita melihat dekat mana kita boleh melakukan perubahan. Tetapi tragedinya apabila kita rasakan I can do everything I want, I have everything, I want to achieve everything no matter what. Okay, pembunuhan, peperangan, itu semua adalah kesalahan. Itu adalah punca berlakunya tragedi dalam ketaksamaan sosial. Ya. Ketidaksamaan sebagai faktor yang menyebabkan masyarakat berubah daripada tahap yang mundur ke tahap yang maju. Question mark, kita boleh bincang. Is it really ketaksamaan itu mengurangkan kemunduran, meningkatkan kemajuan? Is it really happen? Dan ingat, kemajuan dan kemunduran bukan kita lihat dari sudut ekonomi semata-mata, duit semata-mata, tetapi the way you think.
dari sudut ideologi dan sebagainya. Bagaimana perubahan itu berlaku? Ya, walau bagaimanapun beliau tidak melihat ia sebagai satu keadaan yang baik atau tidak. Again, beliau pun ada ketidaksetujuannya, tidak setuju dengan perkara ini. Ya, kalau kita lihat sekarang tahap yang mudah, adakah betul kita ke arah itu? Ataupun yang kita nampak itu adalah fasad sahaja, fizikal sahaja, tetapi masyarakat di bawah itu mundur, kan? So something to ponder about. Nanti kita boleh discuss, ya. Bukan sahaja menganjurkan penghapusan ketaksamaan, malah yakin bahawa ketaksamaan pasti akan terhapus sendirinya dalam masyarakat yang paling maju. Another question. Adakah benda ini sudah berlaku ataupun semakin teruk keadaannya? Okay, bagi saya, ketaksamaan tidak boleh terhapus. Ya, apabila masyarakat semakin maju masyarakat, semakin tinggi ketaksamaan. Ya, ketaksamaan tidak dapat dielak dan penting tetapi tidak adil. Ya, kerana betul, beliau setuju, tetapi dia memang tak boleh dielak, tetapi bagaimana kita nak pastikan keseimbangan dari sudut kesamaan itu, ketidaksamaan itu adalah tugas pemimpin, tugas founder of the society. Ya, mereka yang mempunyai modal, bourgeoisie, pemodal ni, ya, akan memerintah, manakala para pekerja atau proletariat akan diperintah. Okey, maknanya wujud satu sistem, kita panggil sistem aristokrasi. Okey, kita bekerja, aristokrasi ataupun sistem, saya tak pasti, tapi dalam semua sistem, ya, demokratik dan juga republik, semua ada kuasa. Kita ada pemerintah dan kita adalah pekerjanya. Tetapi dalam konsep ketaksamaan sosial ni, bourgeoisie ni, biasa pemodal ni adalah kapitalis. Proletariat ni adalah hamba. Okay? Golongan kapitalis akan menguasai kerja, agama. So, siapa yang ada duit, siapa yang ada kuasa, ada pengaruh, ada nama, ada fame, mereka akan pegang sesebuah negara. No matter how stupid they are. I'm very sorry to say. Okay? So, you boleh tengok what happened di US. Okay? Lepas Obama, Trump. And you boleh tengok, dan sepanjang Trump berada, saya tiada masalah dengan dia lah. Cuma kalau kita tengok penerimaan masyarakat terhadap dia sangat negatif. Kerana apa? Kita pun, you can read by yourself lah. Tetapi mungkin dari segi kenampakan kuasa modal itu, pemodal dan juga bourgeoisie dia itu membuatkan rakyat dia seperti proletariat. Sebab tu mereka gembira ada berlaku transition apabila Joe Biden pegang. Okay, so it depends on the country. Ini kita fokus kepada negara yang tinggi rasuahnya. Ya, negara-negara yang tinggi rasuah, ya. Dan juga Malaysia juga tak kurang hebatnya dari segi rasuah pada satu ketika dahulu. Ya, bagaimana kesan, ya, tempias itu terkena kepada masyarakat. Right? Okay. Ini last slide sebenarnya. Okay, Karl Marx, okay, mengatakan, though capitalist society has two main social classes, ini yang kita kata tadi, the bourgeoisie as juga the proletariat, yeah? Upper class or ruling class and working class. The wealthy bourgeoisie own the big business. Mereka ni lah the big business, land and factories. The proletariat own no property, had to work for the bourgeoisie to survive. This is a basic, typical capitalism, how capitalism work. Yeah? Tetapi sekarang ni tak wujud di Malaysia. Kerana bagi saya, semua golongan pekerja termasuk saya, kita memiliki harta. Walaupun kita berhutang dengan bank. Contoh, saya beli rumah, saya kena hutang dengan bank rakyat contohnya. Still hutang, tapi you need to pay for the hutang. Tapi again, you own that house. Okay, you own that car. Okay, Marx, through the bourgeoisie, exploited the proletariat, making them work harder for their wages in the aim of more profits. Contohnya, you bekerja untuk company A. Pemodal, bourgeoisie ni bekerja untuk company A, bawah dia ada 300 pekerja. Contohnya, dia bayar pekerja gaji minimum adalah maybe lah, mungkin 2,000. Mungkin 2,000. Ya. Yeah? Mungkin 2,000, tetapi dan mungkin gaji maksimum we go for 8,000. Walaupun you rasa banyaknya gaji, tetapi they are making more money in profits.
and you kerja pagi, petang, siang, malam. That is how it works lah. Okay. Marx believed that the bourgeoisie would get wealthier and the proletariat would get poorer, but eventually the proletariat would rebel and would lead to revolution. Eventually the social classes would disappear and would all live in more equal. Okay. Apabila berlakunya macam ni, tapi telah pun berlaku bourgeoisie dengan proletariat ni, tapi zaman sekarang ni kalau kita lihat sebenarnya keseimbangan tu telah wujud. Ada di beberapa tempat sudah wujud, tetapi ini kalau you faham, ingat tak piramid kelas masyarakat, ya, ia pun perkara tu telah dihapuskan sebenarnya. Ya, maknanya contoh macam kenapa berlakunya revolusi Perancis, French Revolution, kenapa berlaku kemerdekaan di Malaya, kenapa berlaku perpisahan antara Singapura dan Malaysia, kenapa berlaku Brexit, ya, antara United Kingdom dan juga Eropah, EU dan sebagainya. Itu semua adalah satu bentuk revolusi. Ya. But many countries have not experienced a revolution, termasuklah Britain. Ya. Britain tak pernah mengalami revolution kerana dia mengamalkan sistem monarki. Ya.